Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya. InsyaAllah pada malam ini kita boleh sambung perbincangan kita sebagaimana minggu lepas yang masih lagi dalam topik riba. Dan sebelum itu tuan-tuan, dalam keadaan kita mendengar dan melihat banyak perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat kita dalam sosial media ini berkenaan dengan apa yang telah berlaku di Palestin. Ini bukan kecil-kecil punya cerita lah, kan? Hari ini saja dikabarkan hospital, kan? Ini memang perangai dia lah. Orang Yahudi perangai dia sejak zaman Nabi lagi dah. Mereka ini jenis penakut. Mereka tak akan berani untuk berdepan dengan musuh one by one, depan-depan. Tak berani, kan? Apa yang mereka buat, dia main baling batu sembunyi tangan. Dia memang penakut. Sebab itu Nabi sendiri dalam sejarah telah membuktikan memang tak ada sejarah peperangan antara tentera Islam dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Tak ada peperangan yang kita kata ada duel, kan? Pertemuan lawan pedang satu lawan satu, dua lawan dua, kemudian disusuli dengan peperangan battle. Tu tak ada. Apa yang ada adalah pengusiran, pengepungan perkampungan Bani Nadir, perkampungan Bani Qainuqa, kan? Jadi Nabi ini memang tahu dah. Sebab tu Nabi tak suka berperang. Kerana apa satu lagi, mereka ini melampaui batas. Puak Yahudi ni memang perangai dia, kalau dia serang kita, kalau dia marah kat kita, dia bukan marah kat kita. Maknanya dia tak akan melepaskan kemarahan tu kepada kita. Tak. Dia akan lepaskan pada orang lain, pada budak kecil, pada pokok, pada haiwan. Itulah dia. Sampailah pada hari ini, kalau kita tengok, memang apa dia buat? Kalau dikatakan mereka diserang, kononnya, kan, pejuang-pejuang Hamas menyerang mereka, tapi apa yang berlaku? Tindak balas mereka, adakah mereka ni menuju memang targetkan Hamas ataupun orang awam? Orang awam. Mana pergi dia punya intelijen yang terbaik dalam dunia ini, yang boleh kesan kat mana markas-markas Hamas? Kenapa dia tak attack kat situ? Kenapa mereka attack hospital? Kan? Kenapa mereka mematikan bekalan elektrik dari masuk ke Gaza? Kenapa mereka potong air, bekalan, ubat-ubatan, makanan, semua dia potong? Memang perangai dia ni memanglah, kan? Dan kalau kita tengok hadis Nabi pun ada sebut, bila akhir zaman nanti, mereka ini memang penakut baik. Kan? Sampaikan mereka akan hanya menyorok je, kan? Belakang menyorok, belakang bukit bersuara menyorok, belakang batu bersuara, dinding bersuara, pokok bersuara, kecuali satu pokok Gharqad, kan? Pokok Yahudi. Dan dia orang ni ngaji. Tengok berapa banyak pokok Gharqad yang ditanam di sekitar tanah haram Israel itu. Mereka tahu. Dan dia tahu dia tak akan perang. Tengoklah. Dan sebelum ni kita tengok ramai juga yang kongsi bagaimana tentera-tentera mereka ini takut bila mana mereka ditempatkan ke sempadan Gaza, kan? Mogok, tak nak pergi. Sebab beza itulah, Allah dah tanamkan rasa takut, gentar kepada hati-hati mereka. Kalau kita orang Islam ni, insya-Allah
Bila mana nama terpilih ke medan perang, maksudnya dia dah bersedia. Kan? Sama ada aku menang atau aku syahid. Itu je. Tapi pengecut-pengecut ini mereka takut. Menang belum tentu, mungkin menang, tapi mati pasti. Sebab tu mereka ini memanglah, kita tengoklah mana-mana sejak dari dulu lah kan. Kalau berjuang, berperang dengan dia tu, dia tak akan melawan dengan elok. Ada je hilah dia. Sebab itulah memang Allah juga rakamkan kan, Yahudi ini adalah golongan orang-orang yang melampaui batas kan. Sebabnya orang Yahudi ini perangai dia, sebab apa Nabi tak suka, sebab hobi masa lapang dia bunuh Nabi. Berapa ramai, berapa ratus Nabi dah mati di tangan Yahudi. Kerja dia nak bunuh je kan. Asal ada Nabi dia bunuh, asal Nabi dia bunuh. Nabi tu daripada kaum dia juga. Sebab tu bila Nabi lahir dari kaum Arab, lagi lah berdendam dia. Tapi jangan kata Nabi kita dia musuh. Nabi dia sendiri, yang dalam kaum dia sendiri pun dia musuh. Dah nak kata apa perangai dia ni kan. Betulah, ayolah kita sama-sama lakukan unjuk rasa dan juga bersolidariti lah kan. Alhamdulillah kawasan kita ni walau macam mana pun adalah naik bendera-bendera kan. Kalau kita boleh boykot barang-barang mereka, kita cuba boykot. Kita tak tahulah masih lagi ada ke tidak kan. Tapi apa yang paling ampuh sekali adalah doa orang mukmin, itu sahaja. Kita nak buat macam mana kan. Tabung-tabung yang ada ni, insya-Allah kalau ada rezeki sumbanglah kan. Manalah tahu kan kita nak buat apa kan. Nak pergi hantar, kita ni negara berdaulat, kita ada undang-undang antarabangsa kan. Orang yang paling cekap dan paling sentiasa menjaga undang-undang adalah orang Islam. Tapi siapa yang selalu mencabut undang-undang antarabangsa, tuan-tuan pun tahu jawapan dia kan. Dan insyaAllah pada hari ini pun sebenarnya kalau kita tengok riba ini adalah haram di sisi kita. Di sisi Islam, riba ini haram. Tapi riba ini jugalah yang dihalalkan. Maksudnya Yahudi ini menghalalkanlah. Sebenarnya memang tak boleh juga, Allah larang. Tapi bagi mereka ini, mereka mewajibkan riba ni ke atas orang Islam. Ini zaman ketika awal-awal dulu lah kan. Memang amalan riba ini memang amalan tradisi puak-puak Yahudi kan. Jadi tuan-tuan, insyaAllah malam ini kita sambung bab riba tambahan bayaran. Minggu lepas kita dah tengok kenaan dengan pengharaman riba, macam mana ada riba an-nasa, riba al-aliyat kan. Kemudian ada kita sebut riba tanpa sedar. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti kehidupan kita seharian ini yang selama ini tanpa kita sedar sebenarnya terlibat dengan riba kan. Jadi bila kita dah bincangkan hari itu, kalaulah masih lagi kita adalah buat, tinggalkan lah kan. Kalau kenderaan kita tu road tax, insurans itu kita pakai insurans kan, bukan takaful. Tunggulah habis lagi, janganlah kan. Nak buat macam mana kan. Itulah kita dah bincang. So hari ini kita masuk berkenaan dengan riba tambahan bayaran. Okey, soalan. Saya tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang riba an-nasa. Adakah melibatkan pinjaman wang sahaja atau juga hutang? Riba an-nasa kita dah bincang. Sekarang ni soalan dia kata, adakah riba an-nasa ni hanya melibatkan pinjaman wang dan hutang sahaja? Okay. Jadi penjelasan dia, riba an-nasa ialah tambahan bayaran. Ini riba sama ada disebabkan penangguhan bayaran bagi sesuatu pinjaman atau pelanjutan tempoh hutang. Kebiasaannya ia disebut sebagai riba an-nasi'ah dan riba al-qard. Kedua-duanya merupakan riba yang diterangkan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat selalu kita baca, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang bermaksud Allah menghapuskan riba dan menggalakkan sedekah. Ayat 276. Sebagaimana yang disebutkan, riba al-qadr boleh berlaku dalam urusan pinjaman wang, manakala riba an-nasi'ah pula berlaku pada penangguhan bayaran hutang. Riba al-qadr adalah urusan pinjam, kordu, kan? Kalau kita dengar qardul hasan, kan, hutang yang menurut syariah. An-nasi'ah ini penangguhan. Kita tengok yang pertama. Riba dalam urusan pinjaman wang berlaku apabila pemberi hutang mensyaratkan penghutang membayar lebih daripada jumlah pinjaman. Contohnya, pinjaman 10,000 perlu dibayar sebanyak 11,000. Riba jenis ini berlaku terhadap pinjaman dengan institusi keuangan konvensional, termasuk kad kredit konvensional. Ini kat mana sebenarnya riba dalam urusan pinjaman? Biasanya apabila berlaku pemberi pinjam, dia bukan jual beli. Kalau kita tengok kan, kalau macam kad kredit, kita beli kereta, kita beli perabot, kita beli motor lah, senang kita kata. Biasa kalau beli motor, pinjaman macam mana boleh jadi riba? Apabila ada kredit company, kan, syarikat kredit lah yang memberikan kredit tu, dia bayar dulu pada kita. Contoh, satu motor second hand Yamaha Legenda 4,500, 5,000 lah kita kata. Ada lagi ke motor tu sekarang ni? Saya pun tak tahu jenis motor, kan. Kadang-kadang kita tengok kalau depan sekolah tu, motor comel-comel belaka, baru belaka, kan. Kalau kita tengok kat kilang, motor buruk belaka. Beza ni kan. Anak-anak kita pakai motor baru, tapi ayah dia pergi kerja pakai motor buruk je, kan. Contoh kita kata motor harga 5,000. Kalau biasa kalau kita beli secara, kita nak beli motor tu lah, kita ada dua pilihan, kan. Kita bayar tunai RM5,000 ataupun kita buat secara pinjaman. Pinjam dari mana? Pinjam daripada syarikat kredit. Sebutlah nama dia, kita tahulah, kan. Sama ada kredit kedai itu sendiri ke, ataupun ada mana-mana syarikat yang kata, okey, kalau mu nak beli motor, okey, kita bagi berapa motor, harga motor RM5,000, okey, kita bayar ke token motor, token kedai tu RM5,000, tapi mu bayar ke kita, bayar ke company dengan harga RM6,500. Maksudnya RM1,500 ada lebihan, dek kerana tadi dia pinjamkan duit dia RM5,000. Maka itulah riba. Kalau kita tengok, riba itu yang lebihan itu, yang ada RM1,500, asalnya RM5,000, kan. Tapi dek kerana syarikat itu bagi pinjaman, bayar dulu, jadi kita kena bayar balik kepada syarikat lebih RM1,500. Yang RM1,500 tu riba. Dan transaksi yang kita buat tadi, jual beli motor tadi itu, hukumnya haram, sebab transaksi itu melibatkan riba. Itu pertama, berkenaan dengan pinjaman. Okey, riba kerana penangguhan bayaran berlaku apabila pembeli sesuatu barangan secara hutang tidak dapat membayar hutang belian barang pada tempoh yang telah ditetapkan. Oleh itu, penjual mewajibkan pembeli membayar lebih disebabkan kelewatan bayaran. Contohnya, pembeli membeli perabot dengan harga RM1,000 secara hutang selama 3 bulan. Selepas tempoh 3 bulan, pembeli masih gagal membayar hutang tersebut. Penjual kemudiannya mewajibkan pembeli membayar lebih, iaitu mengenakan penambahan sebanyak RM50 jika pembeli mahu memanjangkan tempoh bayaran. Riba jenis ini berlaku dalam urus niaga di syarikat-syarikat yang memberikan kemudahan pembelian secara hutang. Macam mana pula ni riba kerana penangguhan bayaran? Tuan-tuan, sebenarnya jual beli ni kita boleh buat secara tunai dan juga dibenarkan secara hutang. Ada hutang, boleh, tak ada masalah.
Kan? Kita nak beli apa? Nak beli beras secara hutang, boleh. Nak beli kereta secara hutang, boleh. Ada kaedah dia. Itu kita sebut sebagai qardul hasan. Jual beli secara hutang. Tak ada masalah. Kalau contoh kita kata motor tadi, kalau kita beli tunai harga RM5,000, hutang harga dia RM5,500. Tapi perjanjian ni macam mana? Dia ada tempoh dia, dan setiap bulan berapa kita bayar, itu fix. Okey. Tapi kalau kita tengok macam mana riba ini berlaku, riba ini berlaku apabila jual beli hutang tadi. Okay, contohlah kita kata kita beli barang, kita kena bayar RM200 sebulan. Barang harga RM1,000. Okey, kita beli apa? Kita kata mesin lah. Kan? Kita mesin apa kita kata ni? Kita katalah mesin rumput lah, harga RM1,000. Mahal ni. Tak tahu jenama benda. Okey. Secara hutang, tuan punya jual kepada kita, harga dia RM1,000. Kalau tunai RM900. Okey, kita tak ada tunai. Dan kita pun kata, tak apalah RM1,000. Jadi kalau kita bersetuju dengan jual beli harga RM1,000 itu adalah jual beli hutang. Okey. Dan perjanjian dia kita kena bayar RM200 sebulan. Berapa lama? 5 bulan. Okey. Kalau itu berlaku, tak ada masalah. Ulama sebut perbezaan harga antara tunai dengan hutang dibenarkan dengan syarat pihak-pihak buat akad pada awal tadi tu. Okey. Sebab ialah ulama juga berhujah juga macam mana kalau penjual itu kan, sebab ada tempoh pembayaran tu lama, jadi mungkinlah ada sedikit keringanan pada dia, kelebihan pada dia untuk diterima sedikit bayaran. Tapi kena setuju daripada awal. Jangan kayak gini nanti kita kata dah setuju banyak ni, lepas tu berubah-ubah. Itu tak boleh. Sebab jual beli secara hutang dibenarkan. Kan? Contoh macam tadi, RM200 sebulan. Jadi setiap bulan dia bayar, habis 5 bulan habis. Selesai tak? Selesai. Hukumnya apa? Harus sah. Tak ada masalah. Tapi macam mana pula riba ni timbul? Contoh, kita sepatutnya bayar RM200 sebulan, tiba-tiba bulan ketiga kita tak boleh bayar. Dek, kerana kita tak boleh bayar, tuan punya barang tadi kata, okey, sebab mu tak boleh bayar bulan ketiga, bulan keempat mu kena bayar double, iaitu 200 campur 200, 400 dan RM50. Kat situ salah. Sebab pertama kita ada lebihan. Itu yang dinamakan sebagai riba dalam hutang. Tak boleh. Yang dibenarkan apa? Kalaulah kita tak mampu bulan ketiga, masuk bulan keempat kita kena bayar double lah. 200, tak ada masalah hutang. Tapi jangan ada letak syarat, sebab tak bayar hari tu kena penalti. Disebut penalti lah. Kan? Sebenarnya kena faedah. Tak boleh atas apa alasan sekalipun tak dibenarkan. Itulah riba. Apa disebut sebagai riba kerana penangguhan bayaran. Okey. Kemudian mendapatkan balik bayaran. Okey, sekiranya tidak boleh mensyaratkan penambahan bayaran tersebut, bagaimana penjual boleh mendapatkan bayaran balik terhadap hutang itu? Dah tak boleh nak guna. Kan? Bulan ketiga 600 je bayar. Ataupun 200 je bayar, 400 je. Sebab bulan ketiga tak bayar lagi kan. Jadi macam mana? Apa hak pemilik barang tadi tu? Dia nak, macam mana dia dah rugi ni, macam mana nak buat ni? Takkan nak cas lebih tak boleh. Nak paksa dia bayar, kemungkinan besar dia tak boleh bayar. Jadi macam mana Islam itu memberi jalan keluar? Okey, apa dia kata? Untuk menjawab soalan ini kita perlu melihat dua keadaan. Yang pertama, sebelum memberikan hutang, penjual boleh mengambil langkah-langkah menjamin pembayaran tersebut dengan cara berikut.
Maksudnya tuan punya barang tadi tu, kalau nak beri hutang pada orang, kena ingat lah. Kan? Bab hutang ni dengan main-main tu. Kawan kita dari kecil, adik-beradik kita, kalau bab hutang, Masya Allah, dia punya penangan dia tu, oi. Kan? Kadang-kadang mula sebelum orang nak minta hutang tu bukan main, lembut gigi dari lidah. Apa sahaja sanggup asalkan dapat pinjam. Kan? Tapi bila dah dapat mulalah macam-macam lah alasan. Jadi macam mana kaedah untuk seseorang itu memberi pinjam kepada orang? Apa yang dia kena buat? Pertama, mengkaji kemampuan pembeli untuk membayar balik hutang. Kena cek lah sama ada dia boleh bayar ke tidak. Tapi orang ni cerdik tau. Kan? Kadang-kadang kita ada kawan lah. Kita ada kawan, biasanya dia nak start pinjam dengan kita ni, dia pinjam sikit-sikit je dulu. Boh, boleh tak pinjam 100? Ada nak pergi Kuantan tak? Cikgu bayar lah. Okay, kita pun bayar lah, bagilah RM100. Esok dia balik Kuantan, dia bayar balik kan. Dah bah, ni RM100. Betul ni ada buah tangan sikit. Nasihat banyak-banyak pinjam. Kita pun Alhamdulillah, bagi pinjam semalam, hari ni dapat balik. Okay, cikgu 3 hari bah, pinjam 500, hamba nak pergi Kuala Lumpur, ada nak tengok barang tak? Boleh tak? InsyaAllah lah. Lepas tu hamba 3 hari kat sana, balik hari keempat tu membayar lah. Kita pun okey lah, tadi dia dah bayar kan, kita bagi 100, dia bayar 100, siap ada lebih lagi hadiah. Okey, bagilah 500. Bagi 500, hari kedua dia dekat KL, pak dia masuk 100. Boh, bagi 100 dulu dah. KK balik nanti kita bayar habis 400. Okey. Balik daripada KL, dia bayar RM400. Ui, Alhamdulillah. Ini seorang kawan yang baik. Kan? Kali ketiga, bos, kita ni ada projek ni, baru balik Kuala Lumpur baru ni, ada dapat peluang sikit ni, tapi kena ada modal sikit kan, dalam RM20,000. Boleh tak? Tak apa lah, buat bagi RM10,000 jadi lah. Saya adalah slow-slow ni, collect dengan kawan-kawan anak-anak ni, adik-beradik ni, boleh dapat RM10,000. Buat bagi lah RM10,000 dulu. Jadi kita cerita lah, macam lah, hamba tak membayar kan, selama-selama ni hamba tak bayar ke, dia kata. Kita pun kalau 100, 500 tu gagal lagi lah. 1,000 10,000, 10,000 nak bagi ni, tapi duk kena ingat tadi tu. Okey, dia bayar comel ni. Okey lah, bagilah. Tiba-tiba lepas kita bagi tu apa? Assalamualaikum je lah. Memang tak bayar dah. Ada tak orang jenis itu? Ada tu tak? Dia pancing kita dulu. Sikit dia bayar, sikit dia bayar. Hak sikit dia akan bayar, hak banyak dia takkan bayar. Lepas tu mulalah, bila kita mencari tu, kejar dia tu macam kita nagih hutang. Kita pula yang kena hutang dengan dia, padahal dia hutang dengan kita. Kan? Mulalah dia kata, boh, hak ni bukan hutang ni. Ingat dulu, benda ni kita minta duit ni untuk bisnes. Bisnes nak jadi. Duit hamba pun habis RM10,000, dah boh punya duit, nak kata benda hamba dah habis dah. Hamba tak nak bayar lah. Ni bisnes ni. Pula. Apa berlaku? Macam mana hukum? Hukum dia apa? Kita pinjam ke kita berniaga? Pinjam. Tapi macam mana orang nak buat? Dia pusing lah. Niaga kena tipu, dia pun kena lebong dengan orang kau. Salah ni lah, itulah, barang tak marilah, orang tipu harga dah pak sekali. Habis dia kata. Sebab nilainya besar. Kalau dia untung sekali pun tuan-tuan, dia akan cari elah untuk tak bayar pada kita. Sebab tu kalau macam kita nak berniaga kan, ada partner bisnes ni, janganlah main percaya. Nak pula main cakap mulut je. Terus setuju tu kan cakap mulut je. Boh, aku ada projek ni, ada tanah ni, KG pecah lot apa semua, kita buat rumah, kita bagi 2. Okey. Cakap mulut je tu. Kita janji dulu dalam masjid kan. Takkan dia nak tipu dalam masjid? Benda tak ada. Usah makan lah.
point janji kat masjid ke, pakai piah ke, tok guru besar ke, ustaz ke, benda ke, kalau nak tipu-tipu juga. Kan? Takkanlah. Dia orang kampung kita, takkan dia nak tipu. Memang orang kampung kita, agak-agak dia tak boleh pindah. Kena pula mak ayah ni tak ada dah kat kampung ni. Tak ada siapa dah kat kampung ni. Ada dia nak balik? Tak ada. Jadi kena hati-hati. Walaupun kita kata mengkaji kemampuan pembeli itu, orang nak berhutang tu dulu, tapi banyak orang sekarang ni banyak sangat rahsia dia, banyak sangat tipu muslihat dia, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan penjamin kepada pinjaman itu. Dibenarkan, syarat membenarkan ada penjamin. Kan contoh dulu kan, apa Saidina Umar ke, kan, dia pegang satu perisai, milik ayah dia, dan dia cagarkan, dia nak pinjam duit, dia cagarkan perisai tu. Pinjam duit, dia ada cagaran dia ada penjamin dia. Macam ni lah orang nak buat pinjaman, pembiayaan, kan ada penjamin. Lepas tu lama dah kan, dulu kalau penjamin ni dia tak kira. Bila penghutang itu gagal bayar, penjamin ke dalam. Kadang-kadang kita yang penjawat awam ini banyak jadi mangsa bila mana kita jadi penjamin. Penjamin kepada saudara mara, penjamin pada isteri, penjamin pada suami. Yang kita geram tu, kalau isteri, suami dia pinjam duit, pinjamlah kat mana-mana, perbankan ke apa ke, dia jadi penjamin. Lepas tu pisah. Bila pisah jam, hak lelaki tu dia lari lah, tak payah dah duit. Hak tinggal tu bekas isteri lah. Silat-silat hari bulan, bekas isteri lah pula kena bankrupt. Sebab itu pihak penguasa kita buat pindaan pada mana-mana penjamin sosial. Maksudnya penjamin anak-beranak lah, adik-beradik, ayah jamin anak, anak jamin ayah, suami jamin isteri, timbal balik begitulah. Kalau penjamin tak bayar, kalau dulu siapa saja akan kena perintah bankrupt, boleh dikenakan bankrupt. Sekarang ni tak boleh dah. Kalau penjamin sosial tak boleh. Maksudnya adalah sikit. Kalau macam kita lah ayah kan, anak baru keluar mengaji, kemudian kita nak belikan kereta, kita pun jadi penjamin dia. Tiba-tiba dia tak boleh nak buat, macam-macam lah, adalah isu dia. Tak logik lah kan, macam kesian lah ayah kena pula bankrupt kan. Jadi undang-undang menghalang kalau penjamin sosial itu tidak boleh dibankruptkan. Adalah sikit kelebihan. Tapi kita nak sebut pada penjamin. Kadang-kadang penjamin kan, kawan-kawan penjamin, orang berniaga, aku jaminmu, jamin aku. Buat loan, masing-masing buat 200,000 seorang untuk niaga. 200,000 kejap je. Dapat duit 200,000, pertama sekali apa benda kita buat? Beli Mercedes kan. Niaga dia kata. Kalau tak ada Mercedes, orang tak nampak kita hebat. Kita ni kerja kebun, buat musang king ke, buat tanam serai ke, nak pakai benda Mercedes tu. Lainlah kalau kita buat kontrak ke, kan, kita doktor ke, lainlah nak pakai Mercedes. Ini kita kerja kampung kan. Tapi orang dah nampak, orang dah kata, aku kalau pakai Mercedes ni, orang nampak aku hebat lah, duit banyak lah, bisnes maju jaya lah. Itulah silap kita. Berapa ramai yang bila dapat dana, dapat subsidi, dapat geran daripada kerajaan ni, apa dia buat? Itulah, buatlah paperwork macam mana pun nak beli kereta. Apa masalahnya kalau kita berniaga, beli motor Saga Sutir kan, beli pick up, kenapa nak letak Mercedes Benz E250? Si kelas cukup E juga. Kan, tapi itulah dia kan, realiti kehidupan kita kan. Tentang background itu, apa kesannya pada seseorang lah, penjawat awam atau orang biasa, kalau dia diisytiharkan bankrupt? Okey.
Kita dah cerita dahulu sebelum ni rasanya. Okey, pertama, seseorang bankrupt itu dia tidak ada hak untuk berurus niaga. Maksudnya urus niaga dia sudah apa? Urus niaga untuk memiliki harta. Tak boleh. Seseorang yang dibankruptkan, tak kira lah penjawat awam ke bukan ke, dia tak boleh beli harta. Dia tak boleh beli tu rumah, tak boleh, tanah tak boleh. Dia membeli, menjual pun tak boleh. Kan, contoh macam saya cerita hari tu, dia ni abang sulung ke arwah ayah meninggal, dia dilantik menjadi pentadbir. Okey, sebelum dia jadi bankrupt, dia jadi pentadbir. Selepas tanah tu tukar pada nama dia sebagai pentadbir, dia dibankruptkan. Adik-beradik marah. Kenapa ni kita tak boleh jual lagi ni? Kan, ada pembeli tapi tak boleh nak ni. Pembeli pun mula-mula kata setuju, lepas tu tak setuju. Nak batalkan perjanjian sebab tak boleh tukar milik. Seseorang yang bankrupt tak boleh buat memasuki apa-apa perjanjian ataupun buat tukar milik tanah tadi, beli ke jual ke, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh keluar negara. Memang akan disekat. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh bekerja sebenarnya. Okey, tapi kalau dia nak bekerja, dia kena ada pengesahan atau kelulusan daripada ketua pengarah insolvensi. Dia kena buat sesuatu lah. Yelah, macam mana kan nak bekerja. Tapi kalau dia bekerja tu, maknanya kalau dia dapat RM2,000, insolvensi, jabatan insolvensi dia akan ambil siap-siap, asingkan siap-siap duit gaji tu untuk bayar hutang dia dulu. Lepas tu sekadar-kadarnya sahaja untuk kehidupan dia. Itu kita dah bincang dah. Kan maksudnya bila orang bankrupt ni, apa hak dia? Siapa bertanggungjawab? Last sekali kita kata kerajaan juga bertanggungjawab untuk menjamin dan juga menjaga paling tidak keluarga orang yang telah dibankruptkan tadi. Kalau macam ni, kata mahkamah arahkan dia untuk ada kes berapa ke untuk bayar pada si suami, misalnya RM100,000 misalnya. Okay. Tapi dia tak mampu bayar. Jadi dia boleh dikisah untuk bankrupt. Ya, okey. Soalan dia macam mana perintah mahkamah. Maknanya kalau dia ni berhutang RM100,000 dan dia tak mampu bayar, so mahkamah akan putuskan dia bankrupt. Bila dia bankrupt, maksudnya kenapa orang pergi bankrupt? Kenapa bank ini bila kita berhutang, dia akan buat permohonan, dia panggil notis kebankruptan, dihantar pada kita dan kita kena jawab. Kalau kita tak jawab, kita kalah, mahkamah isytiharkan kita bankrupt. Okey, pertama, harta-harta yang ada atas nama kita perlu dijual, perlu kita panggil dicairkan untuk bayar hutang. Kalau kita ni memang kebetulan lah kita memang ada harta tu pula memang nama kita, rumah nama kita, tanah kebun nama kita, kereta nama kita, jumlah keseluruhan RM400,000, hutang kita RM100,000. Jadi dengan perintah kebankruptan tadi tu, insolvensi, jabatan insolvensi akan cairkan harta kita tadi tu, dapat RM100,000, bayarlah kepada pemiutang, lepas tu kita dilepaskan. Itu je. Kalau dia tak mampu langsung? Tak mampu langsung. Okey, tak mampu langsung, nama dia sentiasa akan menjadi seorang bankrupt lah. Sebab tu kadang-kadang ada juga bila mana contoh anak beranak dia yang nak bantu, kita panggil penjamin sosial ataupun adalah mungkin anak dia dah berkejaya nak bayar hutang ayah dia, kesian ayah dia nak pergi Mekah tak boleh kan, nak pergi sana sini tak boleh. Lepas tu ada juga isu-isu tanah-tanah yang pakcik-pakcik dia pun dah berbunyi dah, tak boleh nak pindah milik lagi. Mungkin anak-anak ni yang kena bayar. Pemiutang bank tu dia tak peduli siapa bayar, janji bayar. Jadi orang yang tadi itu yang dibankruptkan perlu dilepaskan dulu daripada kebankruptan, barulah dia boleh menjadi seorang manusia yang kita kata merdeka lah kan. Kalau tak merdeka, tak boleh buat benda. Tapi ramainya orang walaupun bankrupt dia mulai-mulai ada kan. Memang ramailah, kita tak nafikan. Okey, yang ketiga, mendapatkan gadaian kepada hutang itu. Tadi penjamin, ini gadaian, kena gadai sesuatu kan. Macam mana pihak bank kalau dia nak bagi pembiayaan pada kita rumah, dia akan minta kita gadaikan rumah tu dulu. Kepada mana dia akan buat gadaian lah. Apa-apa berlaku pada kita, dia jual rumah.
Kita berhutang nak beli rumah tu, kemudian bank akan cagarkan rumah tu. Kalau kita tak bayar installment bulanan, cukup masa, cukup syarat, dia lelongkan rumah kita. Sebab untuk dia sebagai pemegang gadaian, dia nak dapatkan balik duit dia. Okey. Kedua, sekiranya hutang telah diberikan, pemberi hutang boleh memilih jalan-jalan ini, iaitu pertama, memanjangkan tempoh tanpa mendapatkan apa-apa bayaran tambahan. Maksud tadi, bulan ketiga tak bayar, kalau ikutkan boleh tamat lah. Sama ada boleh nak ambil barang, mesin tadi tu bawa balik, ataupun macam mana. Ataupun kita boleh panjangkan tempoh. Yang kedua, ada hak untuk mengambil semula barang tersebut dan melelongnya. Ini kita kata tadi. Pertama kita panjangkan, kedua kita boleh lelong. Maknanya tuan punya mesin tadi tu dah dia tak bayar bulan ketiga, jadi nak masuk bulan keempat dia ambil barang tu balik. Ambil barang tu lelong lah, jual lah. Kalau dapat harga yang comel lah. Kalau tak, rugilah kat dia. Kan? Itu dibenarkan. Yang ketiga, sekiranya pembeli sengaja tidak membayar bagi hutang, penjual masih berhak mengadu kepada mahkamah untuk diambil tindakan undang-undang. Boleh aja. Ini yang kita ada kan. Maknanya orang hutang tak bayar. Jadi apa kita buat? Kalau kes itu hutang nilai itu kurang daripada RM7,000, maka kita boleh buat tuntutan di mahkamah magistrate di bawah tuntutan kecil. Tak payah pakai peguam. Isi borang ya. Isi borang rasa bayar dalam berapa ringgit. Untuk adalah kena buat suruhjaya sumpah, kena daftarkan apa semua tu, kita isilah borang dia tu. Pihak mahkamah magistrate nanti akan panggil pihak-pihak ni, kan, akan tanya. Dia takkan macam peguam lah. Dia akan tanya dah, Pak Li betul ke Pak Li, Cik Hasan ni berhutang dengan Pak Li? Betul, dia berhutang dengan saya berapa ribu. Cik Hasan betul ke awak ada beli barang gini? Betul, saya beli barang gini. Dah, sekarang ni barang macam mana? Barang saya dah ambil. Habis tu, tak bayar? Okey, saya perintahkan kamu bayar dalam tempoh 3 bulan. Selesai. Kalau dia tak bayar pula macam mana? Tak bayar pula, boleh mengadu ke mahkamah. Tuan Hakim, Tuan Magistrate, dia tak nak bayar. Dia lebong saya, dia bayar sekali je, lepas tu tak bayar dah. Mungkin mahkamah boleh arahkan untuk tangkap dia. Tangkap Cik Hasan tadi tu. Penjarakan Cik Hasan. Sebab melanggar ataupun kita panggil contempt of court, menghina mahkamah. Mahkamah dah bagi keputusan, awak langgar. Boleh. Kan, tapi biasanya bayarlah, hutang bayar. Kan? Apa benda masalah yang tak nak bayar? Bukannya tak senang hidup lah. Kan? Kalau orang berhutang ni takkan senang hidup dia. Macam-macam dia fikir. Kan? Cuba kalau kita tanya orang yang tak berhutang tu, seronok. Mana-mana yang dah pencen kan, lepas tu loan habis semua, financing, rumah selesai, kereta selesai, apa lagi, siap boleh beli tanah lagi, happy dia. Tak ada benda dia rasa macam kalaulah Allah ambil aku pada hari ini, saat ini, aku senang. Sebab pertama, tak ada orang nak tuntut hutang aku lagi dah. Kedua, kalau dia kata seronoknya bebas hutang ni, dia akan kata siapa-siapa hak hutang aku, hak bawah RM300 aku maafkan, hak atas RM300 aku tuntut. Separuh lah, dia boleh tidur tak general sangat lah, sebab dia masih mengingat. Kan? Okey. Seterusnya disyaratkan beri hadiah. Sikit ya. Pihak yang memberi pinjaman tidak mensyaratkan bayaran tambahan, tetapi menuntut hadiah daripada peminjam sekiranya berlaku kelewatan bayaran. Adakah itu riba? Dia tak minta duit lebih, tapi minta hadiah. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata apa? Sama sahaja. Hadiah itu seperti hukum riba sekiranya disyaratkan pemberiannya sebelum atau ketika berakad. Maksudnya bab bayar lebih, bab nak hadiah ke, tak boleh dinyatakan sebelum atau semasa akad. Ni bab akad ni 2-3 hari ni kan, riuh juga kan. Aku terima hak tersebut, aku terima hak demikian, tak sebut itu, tak sebut ini, sudah. Kadang-kadang kita pun rasa kecewa jugalah. Kita sebagai orang awam ni kan, bila tengok syekh-syekh kita ni, orang-orang yang pakar-pakar ni berbalah di situ. Kan, nak apalah pun masalahnya. Bukan channel, yalah sekarang ni social media ada kan.
Tak salah nak menyatakan pendapat, tapi bila bab menyatakan gitu gini tu, aduh kan? Sebab itu sebenarnya rahmat pada kita orang Islam ni bila adanya khilaf, percanggahan pendapat kan. Kita ni tak boleh nak memaksa orang untuk ikut cakap kita, ikut grup kita, ikut pandangan kita, tak boleh. Sekadar kita tahu, okay, pandangan kita ini, pegangan kita begini, dah lah. Tak payahlah nak merumitkan keadaan. Ini kadang-kadang kita tengok hak yang tak berapa nak start tu, baru nak start, baru dah dia punya komen dia, Masya Allah kan. Yang bercakap itu tu memang kita kata ulama besar lah kan, mufti ke, Syekhul Kabir ke, Tuan Guru ke. Kita baca, kita dengar, cukup lah. Yang kita komen kat bawah tu macam-macam kita sebut. Ilmu kita dengan ilmu dia tu kan, tak payahlah. Kita cuma pegang kepada rahmatnya bila ada khilaf kan. Bab siapa yang bertanggungjawab, apa hukumnya, itu dia orang pakar. Kita orang awam, dah tak payah duduk diam-diam. Siapa nak pakai hak ni, nak pakai itu, pakai itu. Jangan kita paksa, oi, orang ni kata gini, Tok Guru ni kata gini, mu kena ikut. Jangan. Ni kita masa kat saya dulu ni kan, akad nikah di sini berbeza dengan kampung saya. Kampung saya kena sebut nama, segala nama. Nya tak ada, nya dua kali nya. Sini sekarang baru ni saya pun pergi kebetulan waris apa saudara kahwin kat, senang ya. Aku terima nikahnya seperti yang tersebut. Sah, komplit. Betul lah kalau kita tengok balik hujahan yang apa Tok Guru kita sebut, clear. Kalau tak dulu, aku terima nikahnya si Polan binti si Polan, dengan mas kahwinnya banyak mana tunai. Ada pula saksi doya ni saksi RM25 kan. Biasanya pengantin kena ulung RM25 seorang. Tukang nikah kita ulung lah 100. Hak dua orang ni RM25. Oh tak sah. Sebab bukan satu nafas. Kawan tu nafas pendek, dah lah gemuruh kan. Yang tukang tanya tu pun macam-macam dia tanya je. Mau ni kawan tu. Jadi susah lah kan. Jadi kalau bab akad ini, kalau yang tadi tu kita balik sebenarnya dah gawah ni. Kalau kita kata ada syaratkan penambahan atau hadiah sebelum atau semasa akad, tak dibenarkan. Kalau katakan kita pinjam, Cik Mak aku dah pergi KL ni, pinjam 500 boleh tak? Kita pun bagi tanpa usul peksa, tanpa apa, kawan, tak apalah kita bagi. Dia balik lagi, dia bagi kita, dia bawa durian Musang King dari Bentong, bagi kita, ni benda ni. Tak apalah, kebetulan mari tadi lalu tu teringat kat demo, hangpa beli. Ni duit 500, ni hadiah. Kita minta tak? Tak minta, halal. Silakan, makan lah. Ada aci tu apa? Koyok tak bagi ke dia balik, bawa balik rumah. Dia pun punyalah, bila lah Cik Hassan ni nak buka depan aku ni, aku nak buat rasa dah buka dah, tak faham setarang dia, bawa balik juga, bawa ke dapur makan seorang-seorang dia. Ada aci lah. Tapi maknanya boleh kalau dengan suci hati kita sendiri, tak disyaratkan di awal. Okey, riba kad kredit sikit lagi. Saya tidak pernah terlambat membayar kesemua hutang kad kredit saya dan tidak pernah dikenakan bayar riba. Bolehkah saya meneruskan urus niaga tersebut? Pada peringkat awal perbankan, ketika ketiadaan produk kad kredit Islam, memang ada setengah pendapat alim ulama memfatwakan boleh dengan syarat kita pastikan dapat membayar secara penuh dan tidak dikenakan riba. Kan dulu maknanya riba ni bila kita tak bayar, sepatutnya kita bayar penuh. Kita kredit kad kita, gaji kita 2,000, biasanya dia akan bagi 5 kali ganda. Okey, 2,000 kali 5 10,000. Okey, kalau bulan tu kita bayar kita pakai 2,000. Kalau kita bayar RM2,000 total, maknanya tidak akan dikenakan faedah. Tapi kalau kita hanya bayar 5% saja daripada 2,000, iaitu RM100, memang dia akan kenakan. Lebihan tu memang kena. Jadi soalan dia sekarang ni kata, saya tak pernah tak bayar, saya bayar penuh je dan tak kenakan riba. Boleh tak? Dulu
Okey, sebelum ada perbankan Islam, ulama kontemporer dia kata boleh. Tapi sekarang ini dah tak ada dah. Semua bank dah ada perbankan Islam, semua bank dah ada perkhidmatan ataupun produk kredit kad Islam. Dia pakailah Qardul Hasan ke apa ke banyak. Jadi dah tak payahlah. Kena tinggalkan siapa-siapa hak yang pakai Citi tak Citi, kan? Hak yang memang kita tahu dia ni bukan syariah, jangan pakai. Terus. Pada yang cerdik, buat hak yang set-set tu dia bayar, dia punya cas dia murah. Lepas tu dia punya kredit limit dia tinggi. Gaji RM2,000 dia boleh bagi RM20,000. Siapa tambah? Kan? Oh, apa lagi? Boleh ni, boleh nampak lagi. Cuba. Bahana kredit kad ni saya pun dah rasa dah. Duk Kuala Lumpur kalau tak ada kredit kad payah. Kan? Dululah. Sebabnya itu lah, nak isi minyak, tol, parking kena bayar, apa lagi. Semualah. Kalau setakat nak keluar bandar tu, kalau ada setakat RM50 bayar duduk rumah. Tak payah. Jadi kalau memang itulah antara konon-kononnya penyelamat, tapi tak payahlah. Kan? Bila dah ada kredit kad perbankan Islam ini, gunakanlah yang itu, lebih menjamin. Kan? Bab orang kata sama je, ada backdoor riba juga, kaedah sama. Yang itu biarlah pendapat dia. Sebab untuk sesuatu produk perbankan Islam itu dikatakan, dikategorikan, diluluskan sebagai patuh syariah, banyak kriteria dia, banyak perkara yang perlu ditentukan. Dan bukan kecil-kecil anak yang buat keputusan, yang buat cadangan itu. Bukan taraf kita untuk bincangkan benda tu. Sebab saya pun dulu memang ada pengalaman bersama dengan tim ini untuk kita buat fatwa terhadap beberapa perkara yang melibatkan pasaran modal. Kita tengok bukan senang. Hak yang ada tu pun kepakarannya hebat-hebat. Syekh pakar dalam bidang usuluddin, pakar dalam fiqh syariah, pakar dalam keuangan, pakar undang-undang, semua ada. Combine-kan 8 orang, tengok macam mana dia berhujah. Kalau seorang kata begini, last kali, okey, apa sebenarnya keputusan yang boleh kita ambil, maka itulah menjadi dasar. Dia bukan orang tepi biga longkah je panggil buat keputusan itu, tak. Mereka ini mufti, bekas ketua hakim negara yang mereka memang pakar. So, biarlah bagi kat dia orang. Kan? Okey, seterusnya sikit lagi, interest perabot. Saya membeli perabot dengan harga hutang. Saya akan dikenakan interest sekiranya terlambat bayar. Untuk mengelakkan perkara tersebut, saya sentiasa membayar tepat pada waktunya. Betulkah tindakan saya? Kedudukannya sama seperti isu kad kredit, iaitu anda telah melakukan urus niaga yang diharamkan. Berkontrak untuk bersetuju membayar riba. Kontrak menjadi batil menurut pandangan jumhur ulama, atau fasid pada pandangan mazhab Hanafi. Apabila berlaku pula kelewatan, anda sekali lagi bersalah kerana membuat bayaran tersebut dan dikira berdosa pada pandangan yang disepakati oleh ulama. Tak boleh. Okay? Interest perabot kita beli, kan? Cakaplah ke mak kita, kalau rasa tak mampu tak payah beli, kan? Janganlah membebankan. Kalau kita nak beli, kita kumpul duit, beli sekadar semampunya. Tapi kalau kita nak beli hutang dan dikenakan interest terhadap pembelian itu, maka janganlah kita mencari ataupun mengisytiharkan perang, sebab dia melibatkan riba. Seterusnya yang terakhir, satu barang dua harga. Bolehkah seseorang penjual meletakkan dua harga pada barang jualan, iaitu harga tunai dan harga secara hutang? Boleh tak? Seorang penjual ni dengan kata tadi, mesin tadi tu, boleh tak? Awal-awal dia kata harga dua harga dah. Harga tunai 900, harga hutang 1000. Boleh tak? Apa pandangan dia? Tidak boleh berakad dengan dua harga ketika berjual beli. Maksudnya kita sebagai pembeli, kita dah tahu. Pertama, kalau tuan barang tadi kata ada dua harga, kalau tunai 900, kalau hutang 1000. Jadi kita pun akad jual beli, aku belilah secara tunai dan hutang. Boleh tak? Kalau tunai aku bayar 900, tapi kalau aku tak boleh nak bayar 900, aku jadi hutang lah. Boleh tak? Tak boleh. Mana ada? Tak boleh. Kena pilih salah satu. Tak boleh buat sekali. Tak boleh. Kalau nak hutang-hutang saja, nak tunai-tunai sahaja.
Kan? Okey. Apa dia kata, tidak boleh berakad dengan dua harga ketika berjual beli kerana boleh termasuk dalam larangan as-safaqatain fi as-safaqah, iaitu dua transaksi dalam satu transaksi. Ia juga boleh termasuk dalam riba an-nasi'ah apabila dimahalkan harganya sekiranya lambat pembayaran. Apa yang kita boleh buat kalau kita nak beli hutang? Kita beli hutang. Dan kita tahu hutang 1,000 dan perlu dibayar selama 5 kali, 5 bulan. Itu saja. Kita bayar. Sebab kita dah setuju. Akad itu sah. Cuma yang kita tak boleh tadi itulah main bolak-balik tadi. Kejap hutang, kejap cash. Lepas tu daripada hutang tu pula tadi tu, kalau tak bayar kena pula charge lain. Yang itu tak boleh. Kena bezakan jual beli hutang dengan jual beli cash, ataupun tadi jual beli hutang dengan pinjaman ataupun adanya bayaran kelewatan. Yang itu yang kadang-kadang kita tak tahu, main langgar je. Kan? So janganlah. Okey. Sebagai alternatifnya, ketika penjual menetapkan dua harga, dia hanya perlu berakad dengan salah satu daripada harga yang dipilih. Apabila pelanggan telah menetapkan kemampuannya, mereka sama ada secara tunai atau hutang, barulah penjual berakad berdasarkan kemampuan pelanggan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita menjauhkan diri dan keluarga daripada terlibat dengan riba dan perkara-perkara syubhah yang menjurus kepada riba. Kan? Maknanya kita tak boleh tadi, kita pilih salah satu lah. Kan? Nak tunai, cara tunai. Nak hutang, cara hutang. Dah. Kan? Kita ada pilihan gitu. Kalau kita tak nak, tak bayar. Jangan pula nanti bila pembeli itu kata dia nak hutang, kawan ni penjual pula kata nak tunai. Tak boleh pula. Kan ijaz dan kabul tak sama. Mana? Jadi sama-samalah kita sekarang ni kena tengok balik. Kaji balik apa yang telah kita buat. Kalau yang tak betul itu, cepat-cepatlah minta ampun dan kita perbaiki, kita ubahlah. Kan? Hak yang kita dah buat lama-lama tu kita tak tahu, tak ada orang khabar, kan? Ataupun kita pun main langgar lah, rasa boleh, asal boleh. Jadi tak naklah kita macam tu. InsyaAllah tuan-tuan, habis bab topik ini, kita masih lagi insyaAllah 2 minggu lagi, masih lagi dalam topik riba. Jangan makan riba. Kat sini belanja wang riba. Macam mana pula ni? Kita tahu dah riba tu ada. Lepas tu kita, biasanya orang yang membeli, penjual lah kan, tadi RM50 tu boleh tak kita makan? Macam mana dia cerita? Lepas tu penyucian harta riba. Kemudian kita masuk pula bab pelaburan emas. Kemudian dina emas. InsyaAllah adalah lagi dalam 2 minggu lagi kita akan sambung bab berkenaan dengan riba juga, makan harta riba, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mohon maaf mengambil sedikit masa tuan-tuan, melewatkan sedikit pelaksanaan solat isyak secara berjemaah. Yang mana baik itu kita kena jadikan sempadan, jadikan panduan. Yang tak elok itu tinggalkan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai seorang manusia. Aku li qauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.